Okay, so cikgu dah record dah. Okay, so kita akan mulakan kelas kita lah. Okay. Okay, so before kita pergi kepada satu-satu peribahasa, okay, cikgu nak terangkan dulu apa itu peribahasa. Okay, sepatutnya kamu tingkatan 5 kamu dah faham dah sebenarnya peribahasa ni apa. Okay, peribahasa ni sebenarnya kalau nak ikutkan antara benda yang komponen yang paling senang dalam BM. Cikgu cakap dia yang paling senang. Sebab tata bahasa ni, peribahasa ni, dia merupakan bahasa orang dulu-dulu. Okay? Dia merupakan bahasa orang dulu-dulu. Okay, kenapa kita cakap bahasa orang dulu-dulu? Kamu perasan tak, dalam peribahasa, kadang-kadang ada beberapa perkataan yang kita tak tahu maksud dia apa. Dan mungkin kita tak pernah dengar perkataan tersebut. Okay. Ada beberapa perkataan yang kita tak pernah dengar sebab itu adalah bahasa orang dulu-dulu. Betul. Dia suka kaitkan dengan alam. Okay. Jadi peribahasa ni adalah bahasa orang zaman dulu-dulu. Mungkin nenek moyang kita dulu. Okay. Dan yang menariknya peribahasa ni biasanya dia kaitkan dengan alam. Okay. Betul apa yang Lina cakap. Dia kaitkan dengan alam. Alam ni termasuklah haiwan ataupun benda-benda yang ada di sekeliling dia. Okay. Benda yang ada di sekelilingnya. Okay. Jadi peribahasa ni macam tu. Peribahasa ni sebenarnya dia melambangkan kebijaksanaan orang-orang zaman dulu. Sebab dia suka tengok dia tengok apa yang berlaku dan dia kaitkan dengan manusia. Tujuan peribahasa ni ada sebenarnya. Okay. Peribahasa ni ada dua je. Yang pertama, okay, peribahasa ni ada dua. Yang pertama, dia ceritakan tentang perangai manusia. Okay, ceritakan tentang perangai manusia. Yang kedua, dia ceritakan tentang keadaan. Okay, jadi kamu faham betul-betul. Peribahasa ni ada dua. Yang pertama, dia ceritakan tentang perangai ataupun sikap manusia. Okay, yang kedua, dia ceritakan tentang keadaan. Mungkin keadaan manusia atau keadaan di tempat tersebut. Okay, jadi peribahasa dua ni. Jadi apa tujuan peribahasa ni? Jadi tujuan dia ialah untuk menasihati orang. Okay. Orang zaman dulu, kalau dia menasihati orang, mereka lebih suka menggunakan bahasa dalam lah, bahasa lembut. Okay. Dia suka gunakan bahasa yang lembut. Orang panggil bahasa berlapis. Okay. Bahasa berlapis ni maksudnya bahasa yang tidak straight to the point. Sebab tu, kalau orang sekarang kalau dia bergaduh, dia maki terus tu tak? Orang sekarang ni bergaduh, dia straightforward, dia cakap je terus. Dia terus cakap kan, direct terus. Dia tak adalah nak berlapis-lapis lah. Tapi orang zaman dulu, dia bercakap berlapis tau. Okay, dia cakap tu ada lapis. Jadi, orang, bila, contoh kita kalau pernah tegur, kita kalau orang straightforward tegur kita, kadang-kadang kita terasa kan, betul tak? Kita terasa. Tapi, cuba kalau orang tegur kita tu, gunakan peribahasa. Mesti macam, ada dua kemungkinan akan terjadi kalau orang tegur kita menggunakan peribahasa. Yang pertama, kita tak akan marah sangat. Okay, sebab dia lembut, dia betul nak jaga hati, dia agak lembut. Yang kedua, ialah blur. Blur sebab kita tak faham maksud dia apa. Bagi orang yang tak faham, dia akan blur. Apa dia? Dia faham, dia tak tahu. Jadi peribahasa ni itulah fungsi dia. Okay, itulah fungsi peribahasa ni. Okay, and then peribahasa ni juga dia selain daripada dia menasihati orang ni, dia juga untuk menggambarkan sesuatu. Okay, dia ingin menggambarkan ataupun menceritakan sesuatu. Okay, so cikgu rasa cikgu dah bagi intro kita punya intro tentang peribahasa tu apa. Okay, and then kita akan masuk dalam sekejap Okay, cikgu akan share dengan kamu semua senarai peribahasa semua ni.
selepas kelas kita nanti. Okey, boleh nampak tak peribahasa ni? Boleh nampak peribahasa ni? Ada keluar kat skrin? Ada cikgu. Okay, good. Alright, so aku akan bincang satu-satu Oh yeah, before that, lupa. Okay, tadi cikgu ada sebut tadi kan tentang peribahasa yang mungkin kita ada perkataan yang kita tak pernah dengar. Okay, contoh cikgu bagi Contoh, uh, bagai melepaskan batuk di tangga. Okay, cuba fikir balik. Bagai melepaskan batuk di tangga, macam tak relevan. Kenapa bagai melepaskan batuk di tangga? Apa kaitan batuk dengan tangga? Biarlah orang tu nak batuk, bukannya boleh nak batuk tu bukannya boleh simpan-simpan. Basuh kaki. Ha, tak kisahlah dia nak batuk kat mana. Ha, okey. Okey, Dia sebenarnya yang basuh kaki kan cikgu. okey, dia sebenarnya betul, dia sebenarnya bukannya batuk. Perkataan sebenarnya dia ada dua sebutan. Dia ada satu batuh, okey, B-A-T-U-H, batuh. Satu lagi dia panggil sebagai batuk juga, tapi O, bukan U. Okey. Jadi batuk atau batuh ini sebenarnya adalah gayung. Kalau kamu gayung ni apa? Gayung ni adalah cebok untuk ambil air. Okey, benda yang digunakan untuk ambil air. Okey. Jadi rumah orang zaman dulu kan biasanya ada tangga. Okey, rumah orang Melayu zaman dulu ada tangga. And then mereka biasanya tak pakai slipper tau zaman dulu. Okay. And then sebelum masuk rumah, mereka akan basuh kaki dulu. Okay. So mereka akan basuh kaki dekat tepi tangga lah, dekat tangga tu. Okay. Kemudian mereka akan ambil batuh ni untuk cuci kaki. Okay. Lepas dia cuci kaki, orang-orang zaman dulu dia perhati tau. Dia perhatikan macam mana orang yang lepas dia cuci kaki ni dia buat apa. Okay. Ada orang, dia akan letak baik-baik. Maknanya dia tak akan campak lah dalam tempayan tu, dia akan letak elok-elok batuh tu. Tapi ada orang, dia akan campak je batuh tu. Okay? Dia lepaskan maksud dia campak lah. Dia letak, dia campak. Ada dua kemungkinan akan terjadi. Yang pertama yang akan terjadi ialah batuh tersebut akan jatuh. Jadi dia akan menyusahkan orang yang selepas dia nanti nak masuk. Yang kedua, air akan terpecik. Bila air terpecik, dia akan menyebabkan lantai-lantai basah. Jadi ada dua benda sekarang ni akan terjadi. Jadi dia menunjukkan sebenarnya orang yang melakukan pekerjaan yang cuai ataupun melakukan pekerjaan dengan tidak berhati-hati. Okay? Yang buat pekerjaan macam nak tak nak je. Jadi dia akan menyebabkan orang lain susah nanti. Ataupun diri dia sendiri yang susah nanti. Okay? Itu contohlah perkataan batuh yang sekarang ni ramai dah tak tahu. Okay, betul, dia sambil lewa, dia buat kerja sambil lewa, dia macam campak je. Sebab kalau orang yang betul-betul fokus, orang yang betul-betul buat kerja bersungguh, dia akan letak baik-baik batuh tersebut. Okay, kita tengok balik peribahasa ni. Okay, peribahasa yang pertama, Abu Jahal. Okay, Abu Jahal ni, cikgu rasa ramai tahulah masa dia orang yang jahat. Okay, Abu Jahal ni ialah, Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi ya. Okay, Abu Jahal ni adalah seorang dia orang dekat kafir Quraisy juga. Dia adalah orang yang sangat membenci Nabi lah. Jadi kita anggap dia sebagai orang yang kita anggap dia sebagai orang yang jahat lah. Alright, and then ada air adalah ikan. Itu maksud dia ada negeri pastilah ada rakyatnya. Okay, nampak tak dalam ni peribahasa ni orang-orang tua zaman dulu, air itu dianggap sebagai negeri. Okay. Air itu dianggap sebagai negeri. Itu orang zaman dululah. Okay. Nampak tak macam mana bijaknya mereka meletakkan air itu sama macam negeri. Dan ikan itu umpama rakyat. Maksudnya ada air, adalah ikan. Sebab tu kalau kita duduk dekat kampung, kan, kawasan kampung, biasanya kawasan yang ada air ni, mesti ada ikan. Tapi bukanlah tempat lopak air. Kalau lopak air selepas hujan tu, memang tak ada ikan lah. Maksudnya ada air ni, maksudnya tasik, paya, maksudnya macam paya lah, at least ada ikan. Okay.
Okey, ada pakai, okey, ada beberapa peribahasa juga. Okey, ada hari ada nasi. Asal masa hidup pasti akan beroleh rezeki. Maksudnya, cikgu tak share lagi. Nanti cikgu akan share dengan kamu. Okay. So sekarang ni kamu tengok yang ni dulu. So nanti cikgu akan share pada kamu lah. Okay, lepas kelas nanti cikgu akan share. Okay, and then ada hari ada nasi dia kan. Okay. Sebab orang zaman dulu, kamu kena faham tau. Orang zaman dulu mereka kebanyakannya orang susah. Mereka tidak menyimpan makanan. Okay. Mereka tidak menyimpan makanan. Jadi apa yang mereka dapat hari ni untuk makan hari ni. Apa yang mereka dapat esok, itulah yang mereka akan makan esok. Jadi untuk ada padi, ada semua kerja jadi ni. Ada hari ada nasi. Maksudnya kalau ada hari ada esok, maksudnya akan ada rezeki untuk esok pula. Okay. Okay, nombor 7 ni cikgu nak terangkan. Ada semua kerja jadi. Maksudnya orang yang berkemampuan akan dapat mencapai sesuatu hajatnya dengan senang. Okay, kamu kena faham bila kita cakap tentang peribahasa ni, kamu kena bayangkan kehidupan orang zaman dulu macam mana. Okay, zaman dulu, sebelum adanya duit, sebelum adanya mata wang, mereka menggunakan sistem barter. Okay, untuk sistem pertukaran barang. Nampak tak? Dalam peribahasa pada sejarah. Mereka gunakan sistem barter untuk mendapatkan bekalan makanan. Okay. Dan orang yang mempunyai padi adalah orang kaya dalam masyarakat tersebut. Sebab apa? Semua orang akan cari padi. Okay, contoh cikgu bagi Bayangkan dalam satu kampung. Kamu adalah, kamu ada padi kamu ada beras kat rumah banyak. And then jiran-jiran kamu ada yang buat, ada yang ternak ayam, ada yang jual buah, ada yang jual lembu ke, tak kisahlah. Okay. Jadi takkanlah hari, okay, let's say kamu nak dapat makanan okay, contohlah kamu nak makan ayam. So kamu ambil beras, kamu tukar dengan dia, so kamu akan dapat ayam. Kamu nak sayur, okay, tukar dengan orang jual sayur, dapat. Kamu bagi beras kat dia, dia akan bagi sayur dekat kamu. So kamu akan dapat ni. Jadi bayangkan, kalau kamu ada nasi, kamu boleh dapat semua benda. Tetapi kalaulah kamu, contohlah sebab apa? Dia takkanlah kamu nak, kalau kamu ada ayam, takkanlah kamu nak makan ayam hari-hari. Jemu juga. Kan? Tapi nasi kita takkan jemu. Okay. Kalau kamu makan, kalau kamu ada sayur, takkan nak makan sayur je, tak nak makan nasi ke? Tak nak makan ayam ke? Okay. Jadi mestilah kita akan dapat, nasi tu wajib. Okay. Jadi siapa yang ada padi, dianggap sebagai orang yang kaya. Jadi sebenarnya peribahasa ni, dia nak cakap macam ni. Ada duit, semua kerja jadi. Itu je sebenarnya. Ada duit, semua kerja jadi. Padi tu zaman dulu dianggap sebagai duit. Ada duit, ada lah kerja. Itu maksud dia. Okay. Okay. Kita pergi, cikgu tak akan pergi satu-satu tau. Panjang 400 lebih, tak sempat sejam. Nanti cikgu akan share, so kamu boleh tengok lah. Okay, air di cincang takkan putus, kamu sepatutnya tahu Okay. Oh, air tuba. Ada air tuba ke tadi? Mana air tuba? Oh, kat situ ada air tuba. Okay, sekejap. Okay, kejap lagi cikgu terangkan air tuba tu. Okay, air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa sekam. Maksudnya, air yang kita minum tu kita rasa macam duri. Macam pedih lah, pedih. Dan nasi dia makan terasa sekam. Sekam ni maksudnya macam, sekam ni macam sampah-sampah tu lah. Okay. Benda tu macam dia akan menyebabkan kita rasa tak sedap lah kat tekak kita. Okay, jadi maksud dia adalah terlalu sedih. Okay, sampai tidak minum. Tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Okay, itu maksud dia. Okay, air susu dibalas dengan air tuba. Baik, okay, dia samalah macam peribahasa, apa peribahasa dia? Macam kita bagi baik, orang tu balas jahat dekat kita. Okay, air tuba tu apa? Air tuba tu sebenarnya adalah air racun. Okay, air racun yang biasanya air tuba ni orang guna untuk meracun di sungai. Dia akan curah air tuba ni dekat sungai, and then ikan akan naik. Ikan akan timbul mati. So diorang tangkap je lah ikan tu, makan. Okay, yang ni biasanya zaman sekarang cikgu tak pastilah ada orang buat lagi tak. Dulu masa cikgu kecil-kecil dulu banyak. Mereka akan curah air tuba dan ikan-ikan semua mati. Cuma yang masalah dia satu je. Masalah kenapa tak boleh pakai air tuba ni bukan apa. Bukan tak boleh apa. Bayangkan yang mati tu bukannya ikan yang besar-besar je.
Ikan kecil-kecil, anak-anak ikan pun akan mati, menyebabkan ikan akan pupus kat situ. Jadi itu mengancam ekosistem lah, tak boleh lah. Sebab tu lah kalau dapat tahu, memang kena lah. Okay. Okay. Ni saya guna ni, ajak-ajak ayam. Okay. Ajak-ajak ayam. Okay. Kenapa ajak-ajak ayam ni? Maksud dia ajakan yang tanpa bersungguh-sungguh. Kenapa? Apa kaitan ayam ni, ajak ayam ni dengan tak bersungguh-sungguh? Tahu tak ayam, kan, biasa kalau orang kampung lah, kalau kamu ni orang kampung ataupun dah biasa hidup dekat kampung, kita kalau nampak ayam, kadang-kadang saja dia, kok, kita panggil dia kan. Tapi kita bukannya panggil dia betul pun, saja dia, nak main dengan dia, saja dia. Okay? Jadi macam tu lah maksud dia, kita ajak main-main. Sama lah juga macam orang, kita ajak dia main-main, dia bukan ajak betul-betul pun. Okay, itu maksud ajak-ajak ayam. Okay, next. Okay, anak kambing takkan menjadi anak harimau. Okay, maksud dia seseorang yang pengecut seseorang yang pengecut tentu akan jadi pengecut sampai bila-bila. Maksud dia macam tu lah. Maksudnya kalaulah orang tu dah pengecut, jangan haraplah dia jadi berani. Tapi ini adalah teguran kepada orang yang pengecut ni dahulunya lah. Orang sekarang macam, aku ni penakut lah, pengecut lah. Zaman dulu dia berlapis, dia cakap, engkau ni macam anak kambing, takkan menjadi anak harimau. Macam tu lah. Dia cakap, anak kambing takkan menjadi anak harimau. Tapi dalam bahasa yang agak kasar, kau ni penakut lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Yang ni peribahasa yang pening sikit. Angguk bukan geling je. Cuba buat. Angguk bukan geling je. Pening kan? Okay. Maksudnya, lain di mulut, lain di hati. Maksudnya, apa yang dia cakap di mulut dia tak sama dengan apa yang di hati dia. Okay, ayam baru belajar berkokok. Maksudnya, orang yang baru cukup umur. Okay, orang yang baru cukup umur, lepas tu dia baru nak tunjukkan dia punya kehebatan dia. Okay, kamu kena ingat, ayam berkokok ni dianggap sebagai kehebatan. Okay, dan ayam ni sebenarnya dalam peribahasa Melayu banyak pasal ayam ni tau. Banyak gila pasal ayam. Dalam tu ada berapa je dalam list yang bagi ni. Banyak lagi sebenarnya pasal ayam. Ayam badak kapur, ayam tamatan, ayam jalak, ayam baru belajar kokok, ayam jantan, macam-macam lagi. Banyak gila peribahasa macam pasal ayam ni. Okay, sebab ayam ni yang paling dekat dengan orang Melayu. Kenapa tak ada khinzir? Sebab khinzir tak ada dalam kehidupan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu tak makan khinzir. Okay, sebab itulah tak ada peribahasa tentang khinzir ni. Kalau khinzir tu ada dalam masyarakat Melayu, adalah cerita pasal khinzir. Tapi sebabkan ayam tu yang paling dekat dengan orang Melayu, ialah sebab orang kampung zaman dulu, biasanya rumah orang kampung ni mesti ada bela ayam. Jadi, apa yang mereka nampak depan mereka, itulah yang mereka buat peribahasa. Okay. Okay, ayam baru belajar berkokok maksudnya maksudnya orang yang baru cukup umur. Okay. Sebab kalau kita tengok orang yang biasa kalau kita tengok ayam yang baru nak belajar berkokok ni tak sedap tau suara dia. Dia macam dia malas nak buat lah. Dia kalau ayam baru belajar berkokok ni suara dia tak sedap. Maksudnya dia baru nak praktis lah, dia baru nak improve dia punya, nak upgrade dia punya ni. Okay, ni yang paling penting. Ayam tambatan. Ramai tak tahu tambatan tu apa. Okay, tambatan tu sebenarnya, tambatan berasal daripada perkataan tambat. Okay, berasal daripada perkataan tambat. Tambat ni bermaksud ikat sesuatu pada pokok ataupun pada sesuatu lah. Okay, biasanya yang ditambat ni lembu, kerbau, kambing. Okay, tambat ni bukannya ikat, tak sama Kalau contoh tolong ikat kambing tu dekat pokok, maksudnya kita ambil kambing tu, kita lilit kambing tu dekat pokok. Itu ikat. Okay. Tambat ni maksudnya tali yang kita ikatkan dekat kepala dia, kemudian tali tu kita akan ikat pada pokok. Itu baru maksud tambat. Okay, itu tambat. Beza tambat dan juga ikat tak sama. Okay. Jadi orang zaman dulu, kamu kena tahu sukan orang zaman dulu ialah laga ayam. Okay. Orang zaman dulu dia memang suka laga ayam. Jadi bila dia laga ayam, bila dia laga ayam, orang zaman dulu kalau dia bela ayam, kamu tengok orang yang bela ayam, mana ada yang dia
dia ikat ayam dia. Mana ada, dia akan lepas macam tu je. Okay, ayam dia tak akan ikat. Dan biasanya ayam ni dia akan lepaskan macam tu. Bila sampai waktu maghrib nanti dia balik lah. Okay, itu ayam kampung biasalah. Okay, tetapi bagi orang yang laga ayam ni, ayam yang disayang ni dia akan tambat, dia akan ikat dia akan ikat tali dekat kaki ayam tu, dan tali tu akan diikatkan pada sesuatu benda supaya ayam tersebut tak lari. Dia boleh bergerak kat situ je, dia tak akan berlari tempat lain. Sebab apa? Kalau hilang, habislah. Okay, sebab orang zaman dulu memang suka laga ayam. Jadi kamu nampak tak, dalam peribahasa, bila kamu belajar peribahasa, kamu boleh bayang macam mana kehidupan orang zaman dulu. Dan juga dia bagi tahu kita sejarah juga. Okay, jadi maksud dia ialah orang harapan dalam sesuatu pertanian. Okay. Okay, next. Okay, bagai anjing dengan kucing. Cikgu rasa yang ni semua tahu kan, bagai anjing dengan kucing. Okay, bila kita sebut, bila ada orang tegur kita, kau ni macam anjing dengan kucing lah. Janganlah kata, oh aku bukan anjing, kau cakap aku anjing. Tak, aku bukan anjing. Janganlah marah dia. Okay, maksud sebenar bagai anjing dengan kucing ni bukannya engkau anjing kau kucing. Ingat betul-betul bukannya engkau anjing kau kucing. Bagai anjing dengan kucing ni maksudnya keadaan. Keadaan dua yang sentiasa bergaduh. Bukannya engkau ni anjing kau ni kucing, tak. Bukan, tak payah berebut siapa anjing siapa kucing. Okay, orang zaman dulu bukannya korang ajar macam tu sangat. Dia tak cakap orang tu anjing, orang tu kucing, tak. Okay, maksudnya keadaan orang yang bergaduh. Okay, macam tadi cikgu cakap apa tadi? Sikap manusia dan juga keadaan. Jadi hari ini cerita pasal keadaan. Keadaan anjing dan kucing itu yang selalu bergaduh. Okay. Cikgu nak tanya kamu jangan Google cikgu nak tanya. Bagi au dengan tebing ni. Kamu tahu tak au ni apa? Au ni apa? Tahu tak au ni apa? Yang kat tepi sungai. Apa yang kat tepi sungai? Saya lupa. Lupa lah. Kat tepi sungai lah. Okay. Tengah sungai buaya. Akar yang besar tepi sungai. Okey, cikgu nak tanya kamu. Kamu tahu tak, pernah tengok tak cerita hantu Kak Limah? Pernah juga. Okay, pernah tengok hantu Kak Limah kan? Okey, hantu Kak Limah, kenal, tengok tak rambut dia? Okey, rambut hantu Kak Limah ni samalah macam au. Okey, au ni sebenarnya okey, takut Okey, sekarang okey tak? Sekarang kan suara cikgu okey tak? Okey dah kan? Tak, cikgu keluar kejap. Cikgu tunjuk balik present tadi. Okey. Jadi macam ni au tadi, dia macam rambut hantu Kak Limah. Okey, dia macam rambut hantu Kak Limah. Jadi au ni tadi ada yang bagi tahu akar pokok. Dia akar pokok. Okey. Sekejap Okey. Au ni ialah akar pokok buluh. Kalau kamu perasan, pokok buluh ni biasanya dia duduk dekat tepi sungai. Okey. Pokok buluh biasanya hidup di tepi sungai. Okey. Dan kamu tengok pokok buluh, akar dia tu, kalau kamu korek betul tanah dia, macam rambut hantu Kak Limah. Sangat tebal tau. Okey. Dia akan yang itulah akar pokok buluh. Okey, itu maksud dia au. Itu yang kita panggil sebagai au. Okey, bukannya pokok yang besar-besar tu. Dia akar, tapi akar yang kecil-kecil tu. Akar pokok buluh. Okey. Jadi akar ni lah sebenarnya yang mencekam tebing. Okey, dulu masa cikgu sekolah dulu, cikgu selalu ingat au ni adalah sejenis tanah. Sebab tebing tu memang tanah lah. Jadi cikgu fikir au ni adalah macam tanah juga. Ada beradik tanah.
And then bila dah lama-lama baru cikgu perasan, rupanya aur ni bukannya tanah. Aur ni adalah pokok buluh. Dia punya akar dia. Jadi bila cikgu tengok akar dia, cikgu nampak macam hantu Kak Limah punya rambut. So cikgu boleh ingat lah apa maksud dia. Okey, bagai ayam disambar helang. Kalau bagai ayam disambar helang, maksudnya orang yang hilang secara tiba-tiba. Tak tahu bila masa dia hilang. Bangun pagi dia tak ada dah. Lepas tu tak jumpa-jumpa dah. Itu maksud dia. Okey, seterusnya cikgu nak cerita tentang bagai bulan di pagar bintang. Maksudnya ialah seorang perempuan yang cantik. Okey, bagai bulan di pagar bintang. Cuba kalau kita tengok waktu malam kejap lagi waktu malam kan. Okey, tengok waktu malam. Kalau langit ada bulan sahaja, cantik juga kan. Tapi bayangkan kalau kita tengok bulan tu, dia dekat dengan bulan tu ada banyak bintang-bintang. Mesti lagi cantik kan. Itulah maksud dia perempuan. Maksudnya perempuan ni memang cantik. Okey. Tapi kalau ada bintang-bintang di sekeliling dia, dia akan jadi lagi cantik. Jadi apa yang orang-orang zaman dulu maksudkan bulan, apa yang orang-orang zaman dulu maksudkan dengan bintang ni? Apa bintang ni? Dia mesti ada maksud. Kalau bulan tu adalah wanita, bintang tu apa? Okey, bintang tu maksudnya ialah budi dan juga sopan seorang wanita. Okey, budi dan juga kesopanan seorang wanita. Itulah yang dipanggil sebagai bulan di pagar bintang. Seorang perempuan yang sangat sempurna, sangat cantik. Okey, peribahasa ni memang kebanyakan dia pasal perempuan je. Tak ada lagi cikgu rasa peribahasa yang memuji seorang lelaki. Cikgu rasa cikgu tak pernah jumpa lagi peribahasa puji lelaki. Jadi cikgu dapat rasalah sebenarnya peribahasa ni dibuat oleh orang lelaki. Sebab tak ada bagi cikgu dengar peribahasa pasal orang lelaki. So cikgu dapat assume, cikgu rasa mesti lelaki yang buat peribahasa paling banyak. Okey, seterusnya. Okey, bagai bulan jatuh ke riba. Maksudnya, ialah dapat sesuatu yang tidak disangka-sangka. Okey, kamu bayangkan, okey lagi satu cikgu lupa nak cakap. Peribahasa ni kadang-kadang dia bagi tahu benda yang tak, ataupun benda yang mustahil berlaku lah. Okey, benda yang tak logik. Bagaimana bulan jatuh ke riba? Macam mana bulan nak jatuh ke riba? Kan? Memang benda tu adalah benda yang mustahil. Jadi maksud dia ialah kita mendapat sesuatu yang tak disangka-sangka. Benda yang mustahil tapi kita dapat. Okey. Contoh benda yang mustahil ni contohlah kamu apa contoh cikgu nak bagi ni? Contohlah kamu nakkan sebuah kereta Ferrari lah contoh kan. Kamu teringin sangat nak kereta Ferrari. Tiba-tiba kamu bangun pagi, ada depan mata kamu kereta Ferrari kat depan rumah kamu. Rupanya ada orang bagi hadiah kat kamu. Contoh macam tu lah. Benda tu memang mustahil tau. Memang mustahil. Tapi benda tu boleh berlaku. Okey, itu yang kita maksudkan dengan bagai bulan jatuh ke riba. Okey. Mana lagi? Yang ni, bagai itik pulang petang. Yang ni maksud dia berjalan dengan amat perlahan atau amat lambat lah. Kalau bagi sesiapa yang rumah dia ada bela ayam, ada bela itik, mesti kamu boleh nampak macam mana itik ni kalau dia balik. Dia kalau dia keluar dari reban, laju. Tapi kalau dia balik, waktu petang dia nak balik ke reban dia, sangat perlahan. Dia lenggang-lenggang je dia balik. Slow je dia balik. Okay. Itik ni suka macam tu. Dia balik dia slow je. Maksudnya orang yang berjalan terlalu perlahan. Okay. Kalau katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung maksudnya orang yang tak tahu apa-apa Okay. Kalau contoh soalan ni selalu tanya dalam exam tau. Dia suruh bagi dia bagi soalan ataupun bagi huraian dia iaitu orang yang tak adil. Orang yang tak adil ni kita boleh bagi peribahasa antaranya ialah bagai limau masam sebelah. Limau kita akan potong dua kan. Okay. Limau tu kita akan potong dua. Bila kita potong dua limau tu, bayangkan sebelah je masam. Yang sebelah lagi tawar. Jadi maksudnya orang yang berat sebelah. Okay. Okay, seterusnya nombor 58. Bagai menghitung bulu kambing. Okay. Bagai menghitung bulu kambing. Okey, cikgu nak kamu bayangkan bagai menghitung bulu kambing.
Pernah dengar tak dialog ni kat mana-mana? Pernah tak dengar peribahasa ni dekat mana-mana? Kat mana? Saya nak tahu siapa yang agak pro dalam filem-filem dalam ni. Betul, dia buang masa. Betul, Arifah. Dalam cerita Piramli. Tajuk apa cerita tu? Arifah. Apa tajuk dia? Pendekar Bujang Lapuk. Okay. Kerja apa itu nak kira bulu kambing? Lebih kurang macam itulah dialog dia. Kerja apa tu nak kira bulu kambing, hitung dengan kira tu samalah. Okay. Jadi maksud dia ialah melakukan, kalau kamu perasan dalam, sebab cikgu suka tengok filem tu. Kalau kamu perasan dalam cerita Piramli, dalam cerita Pendekar Bujang Lapuk tu. Okay. Perasan tak tiga-tiga dia ada bagi sebenarnya, dia macam bagi satu peribahasa juga tau. Okay. Ramli kata kira bulu kambing. Sudin kata sambung ekor beruang. Aziz dia kata Aziz apa tunggu ayam jantan bertelur. Kau perasan tak? Sebenarnya tiga-tiga ni maksud dia tak bekerja pun. Maksudnya itu sebenarnya dia bagi tu peribahasa tau, tiga-tiga. Maksudnya diorang ni tak bekerja, cuba diorang malu nak bagi tahu yang diorang ni tak bekerja. Okay, diorang malu nak bagi tahu diorang ni mengempat. Jadi dia buatlah cerita kira bulu kambing, apa tu sambung ekor beruang, apa tu tunggu ayam jantan bertelur. Jadi pakcik tu, kalau korang perasan, pakcik tu dia buat macam so bagi cikgu ada dua kemungkinan lah. Yang pertama, pakcik tu dia tahu apa yang diorang maksudkan. Okay. Cuma mungkin dia nak jaga hati dia tiga-tiga ni. Okay. Ada satu kemungkinan lagi, mungkin pakcik memang betul tahu. Ada dua kemungkinan. Kita pergi pula dekat bau-bau bacang. Tahu tak bacang ni apa sebenarnya? Tahu tak bacang ni apa? Tahu tak bacang? Bacang ni sebenarnya ialah buah. Bacang ni buah sebenarnya. Buah bacang. Bacang ni ialah buah yang lebih kurang macam buah mangga. Kamu kena tahu adik-beradik, mangga ni banyak adik-beradik tau. Mangga ni ada banyak adik-beradik dia. Dia ada mangga, dia ada plum, dia ada apa lagi? Apa nama lagi? Banyaklah adik-beradik spesies dengan mangga ni. Kuining lah. Jadi bacang ni salah satu juga adik-beradik dia. Betul, kuining. Jadi dia ni adik-beradik juga. Jadi bau-bau bacang ni maksudnya maknanya ada persaudaraan, ada hubungan saudara yang jauh. Dia mungkin saudara tapi jauh. Jadi macam dia katalah bau-bau bacang, maksudnya buah ni macam bau-bau bacang. Buah ni macam bau-bau kuining. Buah ni macam bau-bau mangga. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya mempunyai persaudaraan, hubungan saudara yang jauh. Dan buah-buah ni antara yang jarang kita jumpa. Seterusnya. Buka tembelang. Tahu tak tembelang tu apa? Cikgu pergi kat peribahasa yang mungkin korang tak faham kataan. Tahu tak tembelang tu apa? Tembelang. Siapa tahu tembelang tu apa? Tipu, kan? Bukan tipu. Tembelang tu apa? Tembelang tu dia sebenarnya berasal daripada perkataan dia bukan rahsia. Tembelang tu sebenarnya maksud dia busuk. Tembelang tu maksud dia busuk. Kalau telur tembelang maksudnya busuk. Kalau pecah tembelang maksudnya pecah rahsia lah. Kalau buka tembelang, buka rahsia. Ada beza kan? Rahsia yang terpecah dan juga buka rahsia. Buka rahsia tu maknanya kamu dengan reda hati kamu nak pergi buka rahsia. Tapi kalau pecah tembelang ni, secara tak sengaja benda tu berlaku. Itu beza dia.
Okay. Okay. Buku tembelang dengan, yang tembelang tadi. Tembelang ni sebenarnya biasanya orang rujuk kepada telur. Okay. Okay, cikgu nak kamu buat eksperimen dekat rumah. Kamu ambil satu telur, kamu letak dalam bilik kamu selama 2 bulan. Sebulan pun dah cukup dah sebenarnya. Kamu beli telur kat luar, beli sebiji je, kamu letak dalam bilik kamu. Jangan buat apa-apa dengan telur tu. Kalau lebih baik letak atas meja atau atas katil ke. Kamu tunggulah apa yang akan terjadi. Satu hari nanti, telur tersebut akan pecah secara sendirinya. Dan dia tidak hanya memecahkan diri dia, sebaliknya dia juga mengeluarkan bau yang amat dahsyat. Alangkan kentut bau telur pun dah busuk, ini pula bau telur tembelang. Telur tembelang ni bau dia, Masya Allah. Biasanya kalau kat kampung kan, telur-telur ni, biasanya diorang, yelah kalau kat kampung, kadang-kadang ayam ni dia bertelur, suka hati dia kadang-kadang kita tak tahu. Lepas tu kadang-kadang ayam tu sendiri pun, ibu ayam tu pun lupa kat mana ayam tersebut. Dia tak tahu kat mana telur dia. Jadi dia terus tinggalkan telur dia. Telur bila tak diperam, dia akan jadi rosak lah telur tu. Okay, betul. Kemudian apa yang berlaku, kalau dekat kampung kalau cikgu dekat kampung dulu, apa selalu lah terjadi masa cikgu dekat kampung dulu, kita tengah duduk lepak kat luar kan, dengan pokok, tiba-tiba bunyi macam meletup. Bunyi meletup. Tiba-tiba sampai bau dia, itu kalau sampai bau baik lari je lah. Baik lari je lah. Bau dia, Masya Allah. Kuat betul bau dia. Okay. Jadi buku tembelang tu maksudnya membuka rahsia sendiri yang dia simpan. Okay. Membuka rahsia dia sendiri. Itu tu maksud dia. Okay. Okay. Kemudian. Okay. Biar putih tulang, jangan putih mata. Okay. Apa yang dimaksudkan, okay, biar putih tulang maksudnya mati. Kenapa? Okay, kenapa orang zaman dulu dia kata mati? Sedangkan nak mati tu kena tembak boleh mati. Okay, maksud dia biar putih tulang tu. Zaman dulu sebelum adanya pistol, kalau nak bunuh orang, selain daripada guna santau dan juga sihir, mereka juga menggunakan benda-benda tajam. Contoh parang, pisau, okay, tombak. Jadi benda-benda tu, kalau kamu bunuh orang guna tu, contohlah pakai parang, kamu tikam dia kat badan, okay, kalau dia masukkan dalam sikit, okay, mungkin kalau kamu cabut parang tu, kamu boleh nampak dia punya tulang. Itu maksud dia mati. Orang yang mati. Okay, putih mata. Maksudnya menyerah dirilah ataupun maruah diri kita. Okay, itu maruah diri. Okay, jadi maksud dia lebih baik mati je lah daripada kita serah diri untuk menjaga maruah diri kita. Baik mati je lah. Okay. Alright, next. Okay, cacing hendak menjadi naga. Dah lah cacing nak jadi naga. Kan? Walaupun kita nampak cacing dan naga tu macam adik-beradik jauh. Macam. Tapi tak sama. Okay, cacing kecil, naga besar. Maksud dia merujuk kepada orang yang orang yang biasa. Okay, orang yang kecil dia nak jadi orang yang besar. Bukanlah maksud badan dia kecil nak jadi besar, bukan. Maksudnya orang yang biasa dia nak jadi hebat. Okay, orang biasa yang nak menjadi hebat. Itu maksud dia. Okay, ada satu lagi cacing. Cacing menelan naga. Tadi cacing hendak menjadi naga. Ini cacing pula telan naga. Memanglah kalau kita ikutkan tak logik kan. Tak logik lah cacing pun telan naga. Cacing bukan dia kata telan naga. Nak cium naga pun tak boleh agaknya. Memang tak sempat nak cium pun. Macam mana nak menelan naga? Okay, jadi maksud dia yang kuat dapat dikalahkan oleh yang lemah. Okay. Okay, yang ni. Cakap berlauk-lauk, makan dengan sambal lada. Mesti kamu tak pernah dengar kan peribahasa ni kan. Cakap berlauk-lauk, makan dengan sambal lada. Maksud dia, cakap sembang hebat tu. Sebenarnya biasa je. Cakap macam orang kaya tu. Padahal, orang miskin. Ataupun, cakap macam hebat sangat lah dia ni. Tapi sebenarnya dia tak tahu apa-apa pun. Sembang kari. Dia macam tu lah. Dia macam, kita macam, sembang berlauk-lauk tu. Maksudnya kalau kita makan nasi, kan ada banyak lauk betul. Kan? Banyaklah aku makan hari ni. Aku makan lauk tu, lauk ini, lauk tu, Kali punya balik rumah makan dengan sambal lada je. Bukannya dengan lauk-lauk banyak-banyak ni. Itu maksud dia. Okay, maksudnya orang kaya,
Maksudnya orang tu orang miskin tetapi bercakap macam orang kaya. Betul, dia borak je lebih dia. Okey, kemudian. Okey, campak baju nampak kurap. Okey, maksud dia membocorkan keburukan diri anda sendiri. Maksudnya, orang tak tahu tau. Orang tak tahu pasal kamu punya kelemahan. Betul lah, yang tadi tu cakap besar lah. Yang tadi tu cakap besar. Okey. Orang tak tahu pun kamu punya kelemahan. Tapi kamu pergi cerita kat orang kelemahan kamu. Contohlah macam dia cerita yang dia tu ada masalah something. Lepas tu dia pergi cerita kat orang. Kalau dia tak cerita, orang tak tahu pun pasal tu. Tapi dia cerita, jadi orang dah pandang rendah kat dia. Itulah maksud dia. Campak baju nampak kurap. Betul lah. Dia macam membuka pekung di dada sendiri lah. Lebih kurang je. Okay. Okay, campak bunga dibalas dengan tahi. Campak bunga dibalas tahi ni sama maksud dengan tadi. Air susu dibalas tuba. Dibalas air tuba. Lebih kurang sama. Okay. Maksud dia kebaikan dihargai dengan kejahatan. Jangan jadi macam tu ya. Okay, next. Okay. Celaka ayam. Padi masak makan ke hutan. Maksudnya bernasib malang lah. Okay. Maksud dia bernasib malang. Okay. Dari telaga yang jernih, tak akan mengalir air yang keruh. Okay. Dari telaga yang jernih, tak akan mengalir air yang keruh. Oh ya, cikgu lupa. Kejap lagi, sebelum kita habis kelas, boleh tak someone tolong screenshot kita punya kelas hari ni? Boleh tak screenshot? Sekejap lagi lah, dah nak habis sekarang. Sebab laptop cikgu problem, cikgu tak boleh nak screenshot. Okay, good. Nanti hantar dekat group tau. Dia hantar dekat group. Okay. Boleh cikgu. Alright, thank you. Okay. Telaga yang jernih tak akan mengalir air yang keruh. Okay. Dari telaga yang jernih tak akan. Okay, telaga, tahu tak telaga tu apa? Tahu tak telaga tu apa? Perigi. Okay, pandai. Telaga tu maksud dia perigi. Okay, kalau yang tak tahu maksud perigi apa, perigi ni ialah perigi dan telaga ni ialah tempat untuk orang ambil air. Bukan dekat orang Melayu je, orang Cina, orang India zaman dulu semua ada perigi. Okay, kat rumah mesti ada perigi. Perigi ni dia macam lubang besar. Okay, dan ada air dalam tu. Mereka akan ambil air dalam tu. Maksud dia macam ni. Kalau contohlah air dalam telaga tu pun dah keruh, takkanlah tiba-tiba kita angkat, kita tuang dalam cawan jadi jernih. Tak mungkin. Okay, sorry terbalik. Terbalik pula. Okay. Dulu guna cedok air sebab tak ada sumber air lain. Betul, zaman dulu sebab tak ada sumber lain. Ada sumber lain, hujan lah. Air hujan ataupun air telaga. Air telaga tu kadang-kadang air hujan. Kadang-kadang diorang gunakan air bukit pun ada juga air sungai. Okay, air sungai pun salah satu sumber juga. Tapi kalau rumah tu jauh dengan sungai, takkan nak pergi ulang alik ke sungai. Okay, dari telaga yang jernih, tak akan mengalir air yang keruh. Maksudnya, kalaulah dalam telaga tu, air dia dah jernih. Okay, kalau dalam telaga tu air dah jernih, kita ambil air tu, tak mungkinlah tiba-tiba kita tuang dalam cawan, air tu jadi keruh. Tak mungkin. Tak mungkin berlaku. Kecuali lah kalau kamu buat sesuatu pada air tersebut. Okay, tak mungkin. Tak mungkin air tu akan keruh. Maksudnya, dari sifat mulia tak akan lahir budi bahasa yang kasar. Maksudnya orang yang berbudi bahasa ni, okey, maksudnya ataupun orang yang bersifat mulia ni, dia tak akan takkan lahirlah benda-benda yang tak baik daripada dia. Maksudnya dia tak akan cakap benda-benda yang tak baik daripada mulut dia. Itu maksud dia. Kalau orang tu pernah dengar tak orang selalu cakap macam ni? Aku ni hati je, aku ni mulut je jahat, hati aku baik. Pernah dengar? Pernah cikgu. Pernah dengar tak orang cakap? Aku, kan, selalu kan? Aku ni mulut, hati aku baik. Tak Bukan. Tak ada pun macam tu. Tak ada pun orang. Okay, tak ada maknanya. Sebabnya kalaulah hati dia baik, dia tak akan cakap macam tu. Okay. Kalau betul hati dia baik, dia tak akan cakap macam tu. Apa lagi? Sangkut cikgu.
Takut Sekarang okey tak? Dengar Okay, good. Okay, okay kan? Okay, good. Okay, bawah ketiak orang. Maksudnya di bawah kekuasaan seseorang lah. Okay, yang ni 109. Di mana bunga kembang, di situ kumbang banyak. Maksudnya, di mana ada gadis, anak-anak muda akan ada di situ. Okay, cikgu bagi simple lah yang ni. Okay. Cikgu bagi simple je lah peribahasa ni. Dia kata di mana bunga kembang, di situ bunga kembang banyak. Okay, cikgu contoh lah Korang jangan menafikan lah, lebih-lebih lelaki jangan menafikan je lah. Let's say lah korang pergi kedai, ada 2 kedai sebelah-sebelah. Ada satu kedai ni berada lelaki yang berniaga. Ada satu kedai ni perempuan semua berniaga, yang muda-muda semua. Okay, kat mana yang korang akan pergi, lelaki? Mesti pergi ke kedai lepak, kedai perempuan tadi kan? Betul tak? Betul lagi kau. Kalau pergi kedai lelaki, dia akan jadi sebaliknya. Sama ada gay atau apa. Faham tak? Jadi biasanya lelaki dia akan tertarik kepada perempuan. Perempuan akan tertarik kepada lelaki. Okay, itu biasalah, itu biasa dalam, itu lumrah lah, orang cakap lumrah dalam kehidupan kita lah. Okay. Okay, jadi maksudnya dekat mana ada tu, di situ lah ada. Okay, kalau di mana ada gula, di situ ada semut tak sama. Okay, Alina, tak sama Di mana ada gula, di situ ada semut tak sama. Sebab di mana ada gula, di situ ada semut lebih kepada dia fokus kepada pekerjaan. Okay, dia lebih fokus kepada pekerjaan. Tetapi di mana ada kumbang, di mana bunga kembang, di situ kumbang banyak, perempuan dan lelaki. Itu lebih sesuai. Okay, yang 110. Di mana, dimakan mati emak, di luah mati bapa. Dimakan, bayangkan let's say lah, buah makan macam mulut. Kalau ditelan, dia sama ada ditelan mati emak, di luah mati bapa, ataupun dimakan. Biasa ditelan lah. Ditelan, kalau kita telan, mak mati. Kalau kita luah tu maksud dia kita keluarkan, bapak mati. Jadi sekarang ni nak buat apa? Kemam je lah. Kemam je lah. Kemam tu maksudnya tak dalam mulut je, jangan keluarkan. Okay, maksud dia dalam situasi yang serba yelah, dua-dua sayang kan. Telan tak boleh, luah tak boleh. Jadi kemam je lah. Jadi kemam tu maksudnya dalam keadaan yang serba salah. Contoh macam ni lah. Kamu pergi makan dekat, contohlah kamu makan, kawan kamu masak. Okay. Kawan kamu kata sedap ni aku masak ni. Kita pun makan lah. Okay. Dah makan tu, dah masuk tekak, tiba-tiba rasa macam pelik rasa dia. Pelik sangat, tak boleh masuk. So kamu nak telan, tak boleh. Tak sedap. Nak buang, kawan kamu nampak. Jadi kamu kemam je, letak je dalam mulut macam. Dalam mulut je, tak tahu nak buat apa. Nak telan, tak sedap. Nak buang, kawan kamu terasa pula. Okay, lebih kurang macam tu lah. Maksud dia dalam situasi yang serba salah. Okay, serba salah. Dia tak tahu nak buat yang mana satu. Okay. And then, duit kopi. Okay, duit kopi maksudnya rasuah. Okay, duit kopi maksudnya rasuah. Hello, kamu dengar suara cikgu ke? Dengar cikgu. Dengar Okay, cikgu takut. Dengar cikgu. Cikgu tak dengar. Okay. Duit kopi maksudnya rasuah So kalau kamu dengar orang cakap kan, jom lah. Aku nak bagi duit kopi. Duit kopi maksudnya rasuah Okay, maksudnya rasuah. Ataupun wang sogokan. Okay, sebab apa? Kenapa kaitan duit kopi dengan rasuah ni? Sebab biasanya, orang yang nak bagi rasuah ni, dia akan jumpa kat kedai kopi. Okay, dia akan jumpa dekat kedai kopi dan duit tu dia akan bagi di bawah meja. Ataupun di atas meja lah, dia kata, okay ni duit. Sebab dia bagi masa tu tengah mengopi, tengah minum kopi, ataupun dekat kedai kopi. Jadi itu yang kita panggil sebagai duit kopi. Maksudnya rasuah. Okay. Durian runtuh. Maksudnya mendapat keuntungan secara tiba-tiba. Okay, durian cikgu tahu memang mostly lah. Durian ni kan raja buah kan. Semua orang suka durian. Kan? Bayangkan kamu macam, weh sedapnya durian. Tiba-tiba jatuh durian atas kamu. Kan? Tiba-tiba jatuh durian depan kamu. Kalau jatuh atas kamu, matilah. Dia jatuh dekat depan. Okay, jatuh depan kamu betul-betul. Jadi itu yang kita kata mendapat keuntungan secara tiba-tiba. Sebab durian ni memang dianggap sebagai untung. Okay, durian ni dianggap sebagai keuntungan.
Okey, nombor 113. Okey, mungkin yang ni yang terakhir. Elang terbang mengawan, agas hendak mengawan juga. Elang tu maksudnya burung helang Elang tu maksudnya burung helang, agas ni agak agas lah. Yang kecil-kecil ni macam nyamuk tu. Okey. Maksudnya orang miskin yang ingin meniru tindakan orang kaya. Kita ni kalau kita tak mampu, tak payah Kalau kita tak mampu, kita buat cara kita tak mampu. Jangan kita menipu orang, kita kata kita kaya, tak payah. Kalau kita tak mampu, kita cakap kita tak mampu. Okey? Sebab dalam era sekarang ni, dalam zaman kita sekarang ni, ramai orang yang tak berapa senang tapi dia nak orang nampak dia senang. Tak perlu pun. Okey, tak perlu pun. Lebih-lebih student sekolah ramai macam tu ramai. Okey, yang last lah cikgu bagi. Seperti embun di hujung rumput. Okey, mungkin ada yang tak tahu embun tu apa. Embun ni ialah sejenis cecair air. Dia macam hujan jugalah. Okey, tetapi dia bukan macam hujan turun macam hujan tu. Okey, embun ni turun dia bersama angin. Okey, embun ni turun bersama angin. Jadi dia akan ada pada waktu malam. Okey, sebab itulah malam-malam sejuk sebab embun turun. Jadi kalau kamu tengok dekat embun dekat rumput ni, bila waktu pagi matahari dah nak naik, lama-lama embun ni akan jatuh daripada hujung rumput tersebut dan akan hilang. Jadi maksudnya sesuatu benda tu dia tak akan kekal. Dekat dunia ni apa yang kita dapat tidak akan kekal. Okey, benda tu tak akan kekal. Tak kisahlah benda tu baik atau benda buruk, dia tak akan kekal. Dia akan berubah. Okey. Okeylah, satu lagi terakhir lah. Enggang lalu, ranting patah. Okey, enggang lalu, ranting patah. Enggang buruk enggang Bila enggang lalu, ranting pokok akan patah. Jadi maksudnya, sesuatu yang berlaku tu, tak kisahlah peristiwa apa pun yang terjadi, dia akan meninggalkan akibatnya. Tak kisahlah, kadang-kadang daripada perkataan kita kan, bila kita marah orang, kita sebut kita tak sedar rupanya ada orang yang terasa dengan apa yang kita cakap, ataupun ada orang yang macam mana cakap, dia tersentuh dengan apa yang kita cakap. Itu yang kita maksudkan dengan dengan enggang lalu ranting enggang lalu apa tadi? Ranting patah. Okey, dia terguris hati dia. Okey, jadi ada lagi lebih kurang 4 minit. Cikgu nak tanya, ada siapa yang ada soalan pasal peribahasa? Okey. Kita ada banyak lagi peribahasa. Okey, kita akan satu-satu tengok nanti. Okey, dan cikgu akan senaraikan juga nanti senarai peribahasa tu. Cikgu akan bagi kamu semua. Okey, sebelum kita tamatkan kelas ni, boleh tak someone tolong ambil gambar dulu? Screenshot dulu. Okey, lagi sekali. Nampak besar sikit. Okey, lagi sekali. Okey. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada cikgu. Okey, yang untuk subjek sejarah, ada yang tak masuk lagi dalam grup sejarah, yang ambil sejarah sekali dalam ni? Sejarah pukul 8. Tak ada yang ambil sejarah? Okey, yang ambil sejarah, jangan lupa masuk dalam grup sejarah sebab dalam grup sejarah tu ada berapa orang pada sejarah, pada ramai. Kelas BM kita hari ni pun kalau ikutkan ada 75 orang, tapi yang masuk 29 orang je. Masuk grup sejarah sekejap lagi cikgu akan bagi link. Sebab kita ada kelas sejarah pukul 8. Ya saya. Grup sejarah kat Tele tu kan? Betul, dekat Telegram. Okay, sebab banyak bahan yang cikgu nak ni. Betul, kelas malam ni. Tengok jadual kelas malam ni pukul 8 sejarah. So untuk sejarah, cikgu akan ajar form 4. Cikgu Hafizi dia akan ajar form 5. So anything related to form 4 punya syllabus, cikgu akan ajar. So korang boleh tanya cikgu. So malam ni kita akan bersembang-sembang berkaitan dengan sejarah. Okay? Alright, so kita jumpa lagi pada hari kejap lagi. Dan yang lain tu kita jumpa nantilah next time, next week. Okay? Ya betul, Google Meet. Alright, thank you semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Cikgu makanlah cikgu. Okay, thank you. Jaga cikgu makan.
Terima kasih Ego, love you Ego. Sama. Jangan. Jangan macam-macam.